Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'alumihi fid dharaini amin. Kita akan menyambungkan pengajian kita, kajian kitab kita. Kajian kitab yang macam biasa, kitab Cahaya Pengenalan Kitab Tauhid. InsyaAllah kita sambung dengan kita tanpa kita menggunakan waktu lagi. Okey, muka surat 4, pelajaran yang pertama. Di dalam kitab ini dia dia ada soal dan jawab. Tuan guru ni, ulama ini yang mengarang kitab ini, dia bagi soalan dan dia bagi jawapan. Kalau dia bagi soalan, dia suruh kita jawab, susah juga kita nak jawab pun. Jadi kitab ni soal jawab, soal jawab. Okey, kita teruskan. Apakah ilmu tauhid ni? Dia nak bagi tahu ilmu tauhid ni apa? Apakah ilmu tauhid? Dia tak bagi tahu itu. Setelah yang saya menceritakan minggu video yang sebelumnya tu, video yang pertama, siri yang pertama, ni siri yang kedua. Okey, yang siri pertama tu pendahuluan tentang mukadimah, permulaan percakapan tuan pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini dia menceritakan tentang orang panggil apa? Bagaimana dia bermulanya menulis kitab ni, yang boleh kita tengok di video yang siri pertama. Okey. Sini persoalan dia, apakah ilmu tauhid ni? Dia nak bagi tahu apakah ilmu tauhid ni? Okey, jawapannya ialah ilmu yang dapat dengan dia bagi mengisbatkan perhimpunan barang yang diiktikadkan di dalam hati dengan dalil, petunjuk, tanda, percaman. Ni bahasa Melayu lama, iaitu percaman ni apa? Percaman ni bukti. Percaman ni bukti. Yang diyakinkan, yang dipercayakan, dalil yang yakin, yang bukti, yang yakin. Okey, ialah ilmu yang dapat dengan dia, dengan ilmu ni, ilmu tauhid ni, bagi mengisbatkan atau mengejapkan. Ni saya dobit ataupun saya tulis yang guru saya Pak Long Ghazali bagi tu, saya tulis perhimpunan barang ni, perkara yang diiktikad dalam hati dengan dalil. Okey, cerita dia macam ni. Apakah ilmu tauhid ni? Ilmu tauhid ni yang kita iktikadkan dalam hati kita, pegangan agama kita, iktikadkan dalam hati kita. Itu ilmu tauhid ni. Pegangan apa? Tentang apa yang pegangan tu, Allah ni esa, Allah ni satu. Tu kita i'tiqad dengan dalil ni, dengan dia bagi yang menetap mengejapkan dalam hati kita ni, i'tiqad kita di dalam hati dengan dalil, dan i'tiqad kita ataupun pegangan hati kita ni apa? Dalil dan petunjuk. Dia nak bagi tahu ni petunjuk, bukti kata Allah ni Ta'ala ni ada. Macam mana? Ni dipanggil ilmu tauhid kan. Okey, apa bicara ilmu tauhid ni? Okey, tadi dia nak kata pegangan hati kita. Kita kena pegang apa ni sebenarnya? Tu pertama-tama, awaluddin ma'rifatullah. Kita kena kenal agama. Awaluddin ma'rifatullah, kenal Allah. Ni kita nak pergi kenal Allah, kenal i'tiqadlah hati kita. Kan? Yang ilmu yang paling tinggi kali, ilmu tauhid ni ya. Ilmu tauhid yang kita nak kenal Allah. Okey. Lepas tu jatuhlah ilmu-ilmu yang lain. Okey, apa bicara ilmu tauhid ni? Apa bicara ilmu tauhid ni? Okey, dalam kitab musannif ni menulis bicaranya pada zat Allah Ta'ala. Dia nak cerita tentang zat Allah Ta'ala dari sekira-kira i'tibar barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apa barang yang wajib bagi Allah Ta'ala? Zat Allah kita tak boleh bicara sebab tak boleh, benda tu tak boleh lah. Ni kita tak tahu sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa ke, apa yang dia nak bagi tahu, kita tengok dari sini.
dan barang yang mustahil, benda yang wajib. Tadi dia beritahu benda sifat yang wajib bagi Allah. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Ni kita ulama pondok lama ni, pondok pesantren lama ni, dia akan beritahu apa sifat wajib bagi Allah. Dan barang yang ataupun perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala, dan apakah sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Dia nak beritahu dalam kitab ni lah. Dan barang yang harus bagi Allah Ta'ala, dan apakah benda yang harus bagi Allah Ta'ala, kita kena tahu. Dan barang yang wajib bagi segala rasul, dan benda apa, perkara yang wajib segala rasul yang kita kena tahu. Apa tu? Wajib bagi segala rasul. Rasul ni nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Jadi nanti dia akan terang tu. Okay, kita baca sikit. Dan barang yang mustahil atas segala rasul, dan perkara yang mustahil bagi segala rasul buat. Dan barang ni perkara ni tulisan Jawi lama sebelum Merdeka Malaysia lagi. Dan barang yang harus bagi segala rasul, dan barang yang harus bagi rasul. Nanti saya akan ceritakan apakah perkara yang harus bagi rasul. Contohnya rasul ni nanti akan cerita. Rasul ni rasul-rasul ni berkehidupan macam berkahwin. Dia kalau ngantuk dia tidur. Kalau di dalam syurga nanti tak ada tidur. Sekarang di dalam dunia ni, ni benda yang harus bagi rasul. Jadi benda tu akan diterangkan di depan ni. Nak cerita seringkah dulu persoalannya. Okey, soalan lagi untuk musannif buat soalan jawab. Okey, dia macam ni. Dia buat soal, dia buat soal jawab. Soal jawab. Jadi saya akan baca soal jawab tu. Okey. Soalannya, berapa nama bagi ilmu yang dibicarakan pada zat Allah Ta'ala itu? Apakah ilmu yang dibicarakan zat Allah Ta'ala itu? Okey. Apakah ilmu? Berapa nama bagi ilmu yang dibicarakan pada zat Allah Ta'ala itu? Ni nak cerita pasal zat Allah Ta'ala ni. Pada zat Allah Ta'ala, bicara pada zat Allah Ta'ala ni, bukan cerita zat Allah, tapi pada apa sifat-sifat pada zat Allah Ta'ala ni. Okey. Apakah nama dia? Ilmu yang kita tengah belajar sekarang ni. 5 namanya. Tuan musannif ni pengarang kitab ni bagi tahu 5 nama. Iaitu ilmu tauhid. Yang pertamanya ilmu tauhid, dan ilmu sifat. Ilmu sifat yang keduanya. Yang ketiganya ilmu aqaid. Akidah, pegangan hati kita. Aqaid. Dan yang keempatnya apa? Ilmu usuluddin yang keempatnya. Dan ada juga orang sebut ilmu kalam. Lama ni kata, Tuan Guru ni nakalkan dalam kitab ni, dia tuliskan dalam kitab ni ilmu kalam. Sebab pembahasan kitab tauhid ni, kalau kita pergi jauh lagi, kitab ilmu kalam lah paling tinggi sekali. Okey. Yang bila kita dengar ada orang belajar di Mesir, kan? Dia ngaji di Mesir. Orang ngaji apa sana? Ngaji apa, ilmu usuluddin. Ada di universiti di Malaysia sendiri, di Indonesia, di sini di Tarim Yaman ada juga kuliah syariah. Tapi itu kuliah syariah. Tapi kalau kuliah usuluddin, ngaji tauhid lah dipanggil usuluddin. Okey, membicarakan tentang apa sifat-sifat Allah, apa semua tu. Apakah faedah soalannya? Apakah faedah ilmu ini? Apa faedah kita belajar ilmu ini? Okey. Faedah ilmu ini mengenal Allah Ta'ala. Kita belajar ilmu ni, insya-Allah saya akan cuba sampaikan yang terbatas ilmu saya ni, sedikit ilmu ni insya-Allah, yang di mana yang mudah-mudahan ada keberkatan di kitab yang saya baca ni, sampai pahala kepada kita, sampai pahala kepada Tuan Syekh ni, Tuan Guru ni. Dan mudah-mudahan kita boleh sampaikan pada keluarga kita, kepada anak kita, dan benda yang dia bagi tahu di hadapan hari itu kepada semua anak buah didik kita di bawah tanggungan yang kita didik, anak murid kita ke, kepada jiran kita ke, pada orang yang sahabat-sahabat yang kita kenal. Okey,
Apakah faedah ilmu ni? Faedah apa kita belajar ilmu ni? Okay, faedah ilmu ini mengenal Allah Ta'ala. Kita tak suka ke kita nak kenal Allah? Allah yang telah menciptakan kita daripada setitik mani yang hina, lepas tu jadi segumpal darah, lepas tu kita hidup kat dunia ni, lepas tu duduk dalam rahim ibu. Kita nak tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Ni Allah sangat suka kalau kita tahu sifat-sifat dia. Dan dapat kemenangan. Tu guru kitab ni kata dapat kemenangan pula kita belajar kitab ni. Ilmu ni. Dan beruntung oleh orang yang mengetahuinya selama-lamanya. Siapa yang tahu ilmu ni, beruntung dia selama-lamanya. Tuan guru kita ni duk ada di alam barzah, alam kubur sana. Kita baca ni, tuan-tuan tengah dengar saya baca ni, dia dah dapat pahala. Tuan-tuan dapat pahala, saya pun juga turut dapat pahala juga. Dia dah beruntung dah kat sana selama-lamanya. Alhamdulillah dia dah beruntung. Dan kitab ni yang ada di yang tuan-tuan dengar saya sebut ni dan baca ni dah 3,000 naskah kan, 3,000 dah. Jadi ini yang dia daftarkan macam tu, yang saya putus state, saya orang-orang yang putus state tanpa ni, tanpa bagi tahu apa, bukan, tapi bagi tahu tak salah sebab saya bukan untuk nak jual. Yang saya cerita dah yang video yang awal kan, episode yang siri pertama. Okey, beruntung lah kalau kita belajar ilmu tauhid ni. Beruntung sangat namanya. Seandainya kalau kita tak pernah dengar tentang kitab tauhid, kita sifat 20, kita tauhid ni, rugi. Kita sebelum kita nak menghembuskan nafas kita yang terakhir, kena pergi cari ataupun download ataupun video-video yang menceritakan tentang sifat 20 sampai habis. Untuk baca kitab, tak semua orang nak baca kitab ni sampai habis. Jadi doakan untuk saya supaya saya akan habis baca kitab ni. Untuk tatapan tuan-tuan, untuk tatapan keluarga saya juga. Kalau dia tengah melihat ni, lepas tu saya sampaikan ni, seronok lah sampaikan ni. Sebab ni ladang aman saya. Ni saya minta maaf, saya ni bukannya orang yang banyak ilmu. Okey, bagi saya siapa yang menonton ni, tuan-tuan guru, adik-adik ulama. Okey, kita teruskan kita beruntung dapat belajar. Siapa yang belajar ilmu tauhid ni untuk nak kenal Allah, nak kenal dapat. Okey ya. Daripada mana ambilan ilmu ini? Dari mana ambil ilmu ni? Dari mana kita ambil ilmu ni? Kan? Dia nak tahu. Dari mana ambil ilmu ni? Dari mana apa Tok Musoneh ni ambil ilmu ni? Daripada Quran dan hadis Nabi SAW dan dalil-dalil. Dia Tuan Guru kita ni, Tok Musoneh kita ni, ambil ilmu ni daripada Quran dan hadis Nabi SAW dan dalil-dalil akal yang dipercayakan. Dan dalil-dalil akal yang dipercayai, bukan tak percaya, dia percayai. Nanti kita cerita dalil-dalil akal ni macam mana. Kewujudan Tuhan ni kena ada orang kewujudan Tuhan ni membuktikan kata alam ni ada, sebab contohnya rumah yang kita duduk tu tak mustahil. Ni kalau duduk akal kita fikir rumah yang kita duduk tu mustahil, tak ada Tuhan yang buat dia. Jadi alam ni yang kita duduk terbentang luas ni mesti ada pemilik dia, Allah Ta'ala. Tu dalil akal. Jadi tu sebuah sikit saya bagi tahu. Nanti kita akan baca lagi. Okay, kita teruskan bacaan kita lagi. Okey, pelajaran yang kedua. Ni nak beritahu tentang pelajaran yang kedua. Di sini dia ada buat pelajaran yang pertama dan pelajaran yang kedua pula kan. Kita ni sampai akhir dia sampai pelajaran yang ke-19. Okey, kalau sampai pelajaran ke-19 kena ingat saya akan habiskan kitab ni. InsyaAllah doakan saya supaya saya habiskan baca kitab ni. Okey, pelajaran yang kedua. Siapakah yang menghantarkan ilmu ni? Siapa yang menghantarkan ilmu tauhid ni? Yang jawapannya, yang menghantarkan ilmu ini iaitu Abu Hasan Asy'ari. Namanya Ali.
dia yang menghantarkan ilmu tauhid ni memanglah datang daripada Rasulullah, datang dari sahabat semua, tapi satu ulama yang buka jalan ni, kata benda ni, ilmu ni adalah ilmu tauhid, iaitu di bawah susul galur seorang ulama ni, Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari namanya Ali, nama Hasan Asy'ari ni, dan Abu Mansur Maturidi ni, dan Abu Mansur Maturidi namanya Muhammad. Di sudut orang ahli pondok ataupun orang pesantren, tak asing lagi dah. Yang bila kita sebut je Abu Hasan Asy'ari, tahu dah ni pelopor ulama yang Abu Hasan Asy'ari, ada Mansur Maturidi bahagian ilmu tauhid. Kalau ilmu tasawuf tengok Imam Ghazali apa semua kan. Kalau fiqh Imam Syafi'i, Imam Hamali, Imam Maliki, banyak lagi imam lain kan. Tapi yang makruf ya imam 4 tu kan. Jadi kalau kalau ilmu tauhid, imam dia Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Mereka ni saya dah kaji dah. Dia hidup, umur dia 63 tahun dia hidup, dan umur Abu Hasan Asy'ari hidup 63 tahun. Dia meninggal masa umur dia 63 tahun. Dan Abu Mansur Maturidi umur dia hidup 90 tahun. Usia dia panjang. Okey, pada Abu Hasan Asy'ari ni usia pada tahun 873 tahun. Okey. Lepas tu okey, bersamaan dengan 936 Masihi. Kan. Lepas tu Abu Mansur Maturidi ni 854. Dia lahir 854 lahir. Meninggal lahir pada usia pada zaman pada tahun 854 tahun dulu ni. Kan. Okey, ni Abu Mansur Maturidi 854 tahun dulu. Kalau Abu Hasan Asy'ari 873 tahun. Okey, lahir Abu Hasan Asy'ari lahir Basrah, Baghdad. Abu Mansur Maturidi Uzbekistan. Tu dia. Masih. Okey, baik. Saya baca dobit, saya baca yang tulis di tepi ni. Okey, kita teruskan lagi. Apakah dah tahu kan? Kita dah tahu dah ulama yang bawa mempelopori ilmu ni siapa? Iaitu Abu Hasan Asy'ari. Kena ingat, kena hafal Abu Mansur Maturidi. Okey, apakah ghayah ilmu tauhid ni? Apa itu disebut ghayah? Ghayah ni adalah tujuan ataupun matlamat ataupun kesudahan dia. Apa dia? Tujuan dia apa? Ghayah ataupun tujuan ilmu tauhid ini ialah membezakan antara i'tiqad yang sah dan ketiadaan sah. Kalau kita kalau nak kenal pasti, adakah i'tiqad yang dipegang ni betul? Adakah i'tiqad yang dipegang ni ada sah ataupun tak sah? Dengan ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid yang kita akan baca ni, yang Tuan Musannif ni sekarang, yang mengikut susul galur Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni. Okey. 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 Okey, baik. Apakah hukum pada syarak pada ilmu ini? Apa hukum syarak, hukum fiqh tentang ilmu ni, hukum syarak? Untuk membahaskan hukum dia, apa dia? Kita kena belajar ilmu ni. Hukum apa kita kena belajar ni? Hukum dari sudut fiqh lah. Berdosa kalau kita tak belajar ilmu ni. Dia nak bagi tahu ni. Dia akan terang ni, apakah hukum pada syarak pada ilmu ni? Hukum apa kalau kita tak belajar ilmu ni? Saya dah, alhamdulillah, dah cuba belajar ni.
Tuan-tuan, kalau tak habis belajar ni, kena cari guru lain yang minta tolong belajar sifat 20 ni, sifat 20 ni, ataupun sobat kitab tauhid, tapi kena tauhid yang benar. Apakah hukum pada syarak pada ilmu ni? Hukum syarak pada ilmu ini fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, tiap-tiap orang aqil baligh. Hukum belajar ilmu tauhid ini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah macam solat jenazah, seorang dah cukup, lain tak payah. Dah kalau ada seorang solat jenazah dah cukup dah, yang lain tak payah. Itu fardu kifayah. Seorang cukup, lain tak payah. Okey, tapi kalau fardu ain ni kena ke atas setiap individu, setiap kepala. Saya kena, tuan-tuan kena, siapa yang tengok lihat video ni, dia siapa sekalipun dia yang Islam, dia kena. Nanti Tuhan akan tanya ke akhirat esok. Belajar anak sifat tauhid, apa ilmu tauhid, ilmu ni kena cari. Di mana pun sekarang anda berada, buat lori ke, siapa ke saya, pesel ikan ke, jual ayam ke, apa sekalipun, mancing ikan ke, apa mancing ke segala-galanya, jadi apa-apa sekalipun tentang kehidupan anda, kamu kena cari ilmu tauhid ni, sebab dia ni adalah fardu ain. Fardu ain ni tak dapat tidak, wajib kita kena belajar ilmu tauhid ni. Bagi orang yang berakal, balik dah cukup umur dah, budak kecil tak payah lah. Lepas tu dia berakal, bukan gila kan. Okey, yang tiada mengerti oleh bahawa belajar akan dia dengan fikir hingga mengerti. Tu kalau dia belajar, kena fikir betul-betul sampai dia mengerti, dan mengetahuinya, dan wajib mengajarkan orang-orang yang di dalam pemerintahan kita. Dia kata wajib kita mengajar pula orang yang kita dah kita faham ni, dah wajib mengajar. Seperti anak-anak atau isteri-isteri kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita, dia kata hamba saya kita, dan juga hamba saya kita mengajar. Dan anak-anak murid kita, dan anak-anak murid kita kena mengaji. Demikianlah orang yang menuntuti belajar dari kita, orang yang menuntuti belajar daripada kita, dan ada orang yang minta tolonglah mengajar aku ilmu tauhid ni. Tu kita kena sampaikan kepada dia. Okey, dia nak bagi tahu sini pelajaran yang ketiga, insya-Allah. Kepada apa dibangsakan ilmu tauhid ni? Dibangsakan ni apa makna bahasa Melayu? Bahasa Jawi lama ni. Dibangsa ni adalah dikategorikan. Okey, kepada apakah dibangsakan ilmu tauhid ni? Atau dikategorikan ataupun diletakkan, dia dibangsakan apa? Ilmu tauhid ini ialah setengah daripada ilmu yang dibangsakan kepada agama. Ilmu tauhid ini adalah ilmu agama, seperti mana ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dan ilmu tafsir Quran dan apa semua. Tapi ilmu ni bukan ilmu dari cabang-cabang ilmu lain. Dia duduk di kalangan ilmu agama. Bukan ilmu untuk kita nak baiki motor, bukan. Tapi duduk dalam ilmu agama, ilmu tauhid ni. Sampai setahap itu, apa tuan guru ni tolong kita untuk kita faham. Okey, apakah erti agama itu? Dia nak bagi tahu apa erti agama ni. Artinya ialah perhimpunan segala hukum yang dihantarkan dia oleh Allah Ta'ala. Artinya ialah perhimpunan segala hukum yang dihantarkan oleh Allah Ta'ala bagi segala hambanya yang mukallaf, yang membawakan dia oleh Rasulullah SAW. Hukum apa agama ni apa? Agama ni adalah segala hukum yang dihantarkan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah bagi agama kat kita ni. Agama Islam yang kita pegang anuti sekarang ni. Kan? Segala hambanya yang mukallaf dibagi kepada agama yang mukallaf, yang membawa akan dia segala hukum ni, hukum-hukum ni, yang bawa hukum-hukum semua ni siapa? Iaitu oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni rasul kita ni, rasul-rasul ni daripada umat Nabi dulu-dulu ni, dan sampai kepada umat yang akhir zaman ni, Rasulullah ni dia akan bercakap untuk sampai ke hukum, sampai ke hujung-hujung dia kepada kita semua ni, dan menyebarkan Islam ni sampai kepada kita. Buktinya Allah daripada zaman Rasulullah lagi dah sampai Islam kat kita. Kan kita karang, guru ulama-ulama kita dah karang kitab. Okey, berapa perkara tanda agama itu? Tanda agama ni ada berapa, dia kata berapa perkara. Tanda agama itu 4 perkara, iaitu tanda ada agama ni ada 4 perkara. Yang pertama ni sah i'tiqad. Kita kena sah i'tiqad kita, tanda agama, iaitu jazam ataupun putus dalam hati kita ni dengan barang yang diiktikadkan dia oleh ahli sunnah. Kena jazam, putus hati kita ni barang kita, benda yang kita kena i'tikad dengan oleh ahli sunnah. Siapa ahli sunnah tu? Tuan, benar qasad, iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas, iaitu benar qasad tu dengan benar niat kita, itu menunaikan ibadah ni dengan ikhlas. Kita buat ibadat ni, buat ibadat dengan ikhlas hati kita, kerana Allah Subhanahu lillahi ta'ala, Allah Ta'ala yang nampak kita buat tu. Tu ada 4. Yang ketiga, menyempurnakan janji. Kita kena sempurnakan janji, iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Allah Ta'ala suruh kita solat apa semua, puasa, Ramadan. Sekarang ni saya buat rakaman ni di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni kita kena pegang dengan hukum Allah tu. Kata kita kalau dalam ayat Quran, solat puasa Ramadan, itakah wa shaum Ramadan semua tu, kita kena puasa, kena betulkan janji kita. Ada yang keempatnya, ketiadaan melampaui sangkat. Bahasa Melayu lama ni dia tulis melampaui sangkat, iaitu meninggalkan sangkat ni apa? Melampaui had. Ketiadaan melampaui had, iaitu meninggalkan segala yang dilarang. Kita kena tinggal. Allah Ta'ala maksiat benda ni. Allah Ta'ala kata kena tutup aurat, kita pun tak boleh buka aurat, tak boleh gitu. Benda ni kena tinggal. Tu yang kata agama itu 4 perkara tu. Tapi banyak lagi lah ni, tapi Tok Guru ni pegang 4 ni. Okey, soalan yang untuk yang terakhir daripada selepas pelajaran yang keempat ni, apa? Sin soal, kepada berapakah perkara melengkapi agama itu? Berapa yang melengkapi agama ni? Tunggu ni bagi tahu. Kepada 3 perkara. Kita kena tahu 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Kita sebagai seorang Islam, dan kita seorang yang beriman, dan kita kena ada ihsan. Kan? Ihsan tu apa? Islam tu apa? Iman tu apa? Kita tengok nanti video yang seterusnya. Dan kita ada pelajaran yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.